Mereka nak memperjuangkan equality and justice, yakni keadilan dan juga kesamarataan. Dan ini masalah yang terletak pada perjuangan feminisme, iaitu mereka mewajibkan perjuangan dan pengaplikasian konsep keadilan dan kesamarataan dalam satu perjuangan mesti wujud. Sister in Islam atau lebih dikenali sebagai SIS merupakan satu gerakan feminisme yang memperjuangkan kebebasan wanita. Ianya mula dibentuk pada tahun 1988 dan telah berdaftar secara rasmi sebagai NGO pada tahun 1993 di bawah nama SIS Forum Malaysia Berhad. Kemunculan SIS sebenarnya dianggap masih baru berbanding dengan pertubuhan-pertubuhan ataupun NGO-NGO yang lain. Namun, SIS sendiri telah berjaya mencipta nama sebagai satu gerakan feminisme yang paling terkenal dan terkehadapan di Malaysia. SIS dilihat sebagai satu gerakan yang paling aktif dalam memperjuangkan dan mempertahankan idenya. Fenomena ini menjadikan SIS sebagai satu gerakan wanita yang sentiasa dibayangi kontroversi di sebalik kejayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang latar belakang sejarah SIS. Sejarah SIS bermula dengan sebuah study group yang terdiri dari kalangan sahabat wanita profesional yang terdiri daripada golongan peguam, aktivis, ahli akademik dan wartawan. Gerakan awal kumpulan wanita ini bermula pada tahun 1987 apabila Persatuan Peguam-Peguam Wanita telah menjemput kumpulan wanita ini untuk bergabung di bawah sebuah jawatan kuasa kecil yang dikenali sebagai Jawatan Kuasa Kecil Persatuan Peguam-Peguam Syariah Wanita. Pada peringkat awalnya, kumpulan wanita ini bergerak dalam keadaan yang begitu sederhana dengan siri perbincangan yang diadakan di sebuah kediaman wanita yang bernama Zainah Anwar selama lebih kurang 3 tahun. Sehingga beliau berpindah ke London untuk bekerja di bawah Sekretariat Commonwealth. Dengan tertubuhnya jawatan kuasa tersebut, pergerakan kumpulan wanita ini ternyata berjaya menemui sasarannya. Terdapat pelbagai aduan daripada golongan wanita yang menghadapi pelbagai masalah yang berpunca dari krisis perkahwinan, poligami dan perceraian. Isu-isu seperti ketidakadilan suami, kesukaran dalam menuntut hak dan nafkah serta keadilan dan keberkesanan badan atau pihak berkuasa agama menjadi isu yang popular dalam kalangan mereka. Oleh itu, di peringkat awalnya, mereka banyak memberi tumpuan kepada permasalahan wanita dari sudut undang-undang dan pelaksanaannya. Tumpuan mereka banyak kepada kajian untuk mengenal pasti dan memahami sebarang kepincangan dalam pelaksanaan undang-undang syariah. Sekaligus mereka berusaha mencari penyelesaian bagi mengatasi sebarang kelemahan dan pelaksanaan sistem perundangan tersebut. Bahawa kita tahu pertubuhan ini adalah merupakan sebuah pertubuhan yang menyeleweng dan juga mempunyai ideologi dan kefahaman yang liberal. Jadi mereka ini mempunyai dua tujuan. Pertama adalah Islam dan reformasi agama dan yang kedua adalah memperjuangkan hak-hak kemanusiaan. Jadi saya akan menerangkan lebih mendalam mengenai Islam dan reformasi agama. Sistem Islam itu adalah untuk menjalankan ideologi dan kefahaman yang liberal. Jadi mereka mengajak kembali masyarakat Islam untuk menganalisis dan menilai kembali adakah majoriti umat Islam ini mengamalkan kehendak Islam yang sebenar. Sebaliknya, mereka juga melihat bahawa Islam ini menganggap kaum wanita adalah kelas kedua berbanding kaum lelaki. Perkara ini adalah bukan berpunca daripada agama itu sendiri dan bukan juga berpunca pada sumber iaitu Al-Quran, tapi perkara ini berpunca dari akibat penerimaan syariah yang menyeleweng berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kesesamaan seperti yang diiktiraf. SIS ini juga dia menyalahkan para ulama tradisionalis bahawa para ulama ini dia memonopoli tafsiran teks Al-Quran adalah untuk kepentingan sendiri, adalah untuk berpolitik, adalah sebagai bias gender dan juga mereka menuduh para ulama ini adalah mengubah hukum syariah yang tidak benar. Okey, SIS ni dia menerima juga pandangan diutarakan oleh Arian Daripada Islam, iaitu salah seorang pengasas dan juga bekas utama pemimpin golongan pertubuhan ini yang bernama Dr. Aminah Wadud. Jadi menurut Dr. Aminah Wadud, agama-agama dalam masyarakat termasuk juga Islam dipengaruhi oleh social inflections yang dikenali sebagai perkembangan dan juga perubahan sosial. Bagi pandangan sistem Islam juga bahawa Islam yang diwarisi oleh kaum mereka ini adalah daripada ulama tradisionalis yang menjadikan pengertian Islam itu adalah yang sempit. Dan mereka juga berkata bahawa syariah minded ini mengakibatkan Islam itu bersikap keras, tidak bertoleransi dan juga cepat menghukum. Ini adalah pandangan sistem Islam lah. Dan mereka juga cuba untuk mengubahkan Islam dan cuba untuk reformasikan agama itu balik mengikut pandangan mereka. Islam dari sudut pandangan SIS adalah mengenai perjuangan mempertahankan hak-hak kemanusiaan.
Sister in Islam iaitu SIS merupakan gerakan yang begitu aktif mempromosikan isu keadilan, liberalisasi, humanisme dan keselamatan hak bagi wanita dalam Islam. SIS melihat bahawa realiti Islam yang diamalkan oleh masyarakat Islam dalam majoriti negara Islam tidak menggambarkan ajaran Islam yang asal. Sebaliknya, SIS melihat dunia Islam tidak terlepas dari sebuah kehidupan yang mengamalkan sistem dan budaya yang meletakkan kaum wanita berada di kelas kedua berbanding lelaki. Penubuhan SIS adalah untuk merealisasikan kesesamaan, keadilan, kebebasan dan maruah seperti yang terdapat dalam Al-Quran tanpa mencapai Islam sebagai agama. SIS mendapati bahawa Undang-Undang Keluarga Islam gagal memberikan keadilan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sekaligus gagal mencerminkan gaya hidup Islam yang sebenar. Perjuangan SIS adalah perjuangan dalam pembebasan dari sebarang keganasan daripada kaum lelaki sekiranya berlaku pelanggaran hak yang boleh mengganggu kesejahteraan dalam kehidupan. Pelanggaran hak-hak terhadap wanita yang telah dilaksanakan oleh orang Islam sendiri atas nama Islam ternyata perlu ditegakkan. Apabila hak-hak yang sepatutnya diperolehi oleh para wanita tidak dapat diberikan, maka pelanggaran hak-hak tersebut perlu diperjuangkan. Okey, baiklah, sekarang ni saya akan menerangkan mengenai SIS menerima Islam progresif. Apa yang dimaksudkan dengan Islam progresif? Melihat kepada penulisan tokoh-tokoh SIS, Islam progresif ni adalah satu perkataan yang sering digunakan secara langsung dalam menjelaskan bentuk ataupun konsep Islam yang telah diperjuangkan oleh SIS. Melalui Islam progresif, dilihat terbentuk satu organisasi iaitu Muslims for Progressive Values atau MPV. Seterusnya, MPV menjelaskan 10 asas utama Islam progresif yang menjadi prinsip dan juga kerangka kepada pergerakannya. Okey, asas yang pertama adalah berkenaan identiti seorang Muslim. MPV ni mengiktiraf sesiapa sahaja yang mengaku sebagai seorang Muslim. Asas yang kedua, aliran Islam progresif ni sangat menuntut dan menjunjung nilai kesesamaan dan juga keadilan bagi setiap manusia tanpa mengira bangsa, rupa, umur dan juga budaya. Okay, asas yang ketiga, Islam progresif ni dia mendukung doktrin yang memisahkan di antara urusan keagamaan dan juga urusan pemerintahan. Asas yang keempat, aliran Islam progresif ni mendukung dan juga mempertahankan hak kebebasan bersuara, mendapatkan maklumat dan juga menyampaikan maklumat dalam apa jua bidang sekalipun, termasuk bidang politik, agama, sosial dan sebagainya. Asas yang kelima, aliran Islam progresif ni menuntut hak-hak asasi manusia yang universal dalam kehidupan yang meliputi politik, agama, ekonomi dan sebagainya demi keadilan sejagat. Asas seterusnya akan dijelaskan oleh kawan saya video selepas ini. Saya akan menyambung poin-poin yang seterusnya. Poin yang keenam adalah aliran Islam progresif menjunjung dan mempertahankan hak wanita yang setara dengan kaum lelaki di segenap aspek kehidupannya. Poin yang ketujuh, aliran Islam progresif mengiktiraf hak-hak bagi golongan lesbian dan juga gay. Poin yang ke-8, aliran Islam progresif mendukung idea yang menganjurkan analisis dan tafsiran yang bersifat kritikal terhadap teks-teks dan juga sumber Islam. Poin yang ke-9, aliran Islam progresif menjunjung nilai dan sikap belas kasihan dalam kalangan umat manusia. Dan poin yang terakhir adalah aliran Islam progresif mengiktiraf dan menjunjung kepelbagaian dan kemajemukan umat manusia. Jadi berikut adalah contoh isu-isu yang berkaitan. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga.